Oke, selamat pagi Mbak Izora. Selamat pagi. Oke, sudah ambil buku modul? Nanti tengah hari. Boleh? Boleh. Oh, Ya, hari itu hari Sabtu yang teacher nampak di name list yang sudah ambil si Wong, Hairul Nizam. Tapi dia tahu lah yang si Chong sudah ambil, Chong. Chong, Belum. belum. Ahmad Daniel, Ahmad Daniel sudah ambil kah? Oke, so buku-buku model itu sila ambil yang free. Ada tiga kamu ulang kasih dari situ juga tuh. Hah? Tetapi kalau macam kawasan taman rumah sana tuh ada lockdown, tunggulah habis lockdown barulah pergi ambil pun boleh. Hah? Oke ya. So mulai hari ini, kamu semua pun sudah tengok jadwal. Peperiksaan bermula dengan 21 September. Itu untuk kelas 4 Lili dulu. Jadi kalau 4 Izora, kalau tidak silap 23 September kan mula exam penyiakaan dulu. So hari ini sampailah bermula peperiksaan matematik. Matematik 30 September. Akan buat ulang kaji. Apa yang teacher buat ulang kaji di situ akan keluar dalam peperiksaan. So, sila lihat ataupun dengar baik-baik macam mana buat soalan begitu-begitu. Jangan sampai peperiksaan sudah nampak soalan itu terutama kertas 2, sudah pening kepala, ambil minyak kapak, kasih gosok dia punya kepalanya. Sebab dia pening sudah tengok soalan. So masih sempat lagi untuk belajar. Jangan yang langsung tidak masuk. So lihat ini. Teacher hari ini, teacher akan buat ulang kaji untuk 5 soal. 5 soalan kan ya? Macam 5 soalan lah. Ada 5 soalan. So lihat soalan 1. Ini teacher akan, ini teacher buat ulang kaji untuk kertas 2. Ini adalah untuk kertas 2. So untuk ini, soalan 1A dan B, ini adalah bab, kalau tidak silap, bab 4. Set, operasi set. Tulis. Ini adalah bab 4. Bab 4 kan ya? Operasi set. Dalam operasi set, kamu kena tahu apa simbol-simbolnya macam U, macam begini. Ini ialah kesatuan. Kesatuan maksudnya ambil semua unsur. Ambil semua. Ambil semua unsur. Sorry. Ini ialah, tengok teacher pun blur-blur juga ni. Macam U. Ini ialah kesatuan. Kalau bentuknya macam begini, macam N ataupun macam muka segi, ini adalah bersilangan. Persilangan ini maksudnya ambil unsur yang sama sahaja. Ambil unsur yang sama. Kalau yang bentuk kesatuan, ini ambil semua unsur, tak kira dia sama kah tidak sama, yang penting ambil semua. So untuk soalan 1, dia minta kamu lolekkan. Lolek saja. Tapi mesti tahu kalau dia mau lolek yang macam mana. A persilangan dengan B. Inilah dia punya gambar Raja Van. Pertama, apa yang kamu perlu buat? Isikan nombor dulu. Isikan nombor dulu. Jadi kamu pun isilah nombor. Tempat kosong isi nombor. Ini 1. Ini ada kosong kan? Ini 2. 3. 4.
5. Jadi ada 5 tempat kosong kena isi. Jadi ada nombor 5 lah. Ada 5 nombor. Jangan kamu tulis ini 5, lepas tu sini 6, sini 7. Bukan Ini 6 ini adalah sama kawasan dengan 2. Jadi tulis satu kali saja. 7 ini adalah sama kawasan dengan 4. Jadi tulis satu kali saja. Oke? Lepas itu, selepas tulis nombor, oke. Apakah nombor yang ada dalam set A? Kamu lihat kepada set A kamu. Set A yang teacher masukkan ialah kamu lihat bulatan A. Ini A kan? Inilah dia punya bulatan nih. Tengok bulatan ini saja. Oke, apakah nombor yang ada dalam bulatan A? 1, 2, 3. Tulis 1, 2, 3. Oke. Lepas itu, teacher padam. Tuliskan nombor yang ada dalam set B. B. B yang mana? Kau tengok bulatan B. Ini B kan? Jadi ini bulatannya. Apakah nombor-nombor yang kamu nampak di B sana? Rodin? 3, 4, 5. Ya, tulis 3, 4, 5. Oke. Lepas itu, C. Ada set C kan? Tulis, apakah nombor-nombor yang ada dalam set C? Bukan set C ya, set C. C. Kau tengok bentuk, ini C kan? Bentuknya macam segi 4 sama. Inilah bentuk untuk set C. Oke, apakah nombor-nombor yang ada dalam set C? 2, 3, 4. Oke, apabila sudah habis selesai, apabila sudah habis tulis nombor-nombor yang ada dalam set A, set B, dan set C, oke, barulah pergi kepada soalan A-nya. A, apa yang dia mau? A, persilangan dengan B. Apa maksud simbol ini? Persilangan. Inilah yang teacher cakap. Ambil unsur yang sama. Jadi kau tengok A dengan B. A, B kan? Jadi tengok A, B lah. Jangan tengok C. Sebab inilah yang dia mau. A dan B. Jadi apakah nombor yang sama? 3. Ada lagi? Tiada kan? 3 saja. Jadi ambil pensel, ambil pembaris, lolekkan untuk kawasan 3. Inilah kawasan 3. Jadi habis jawab. 1 markah di sini sudah. Boleh ya? Oke, kalau masih tidak faham, sila bertanya terus ya. Boleh ya soalan 1A? Boleh. Ya, oke. We go to B. Lihat B. Oke, tengok. B sama juga dengan gambar raja A kan? Oke. Jadi gunakan teknik yang sama, isikan nombor. Jadi saya ambil yang di atas, saya tulis di bawah, samakan dengan yang di atas. A 1, 2, 3. Apakah nombor yang ada dalam set A, set B, dan set C? Oke. 2, 3, 4. Oke. Lepas itu apa yang dia mau? Ini soalan dia kan? Oke, kita tengok soalannya. Pelengkap. Kamu tengok, A-nya sebelahnya ada koma. Apa maksudnya koma ini? Koma ini maksudnya selain 1, 2, 3. Kamu tengok A. A saya ada nombor 1, 2, 3. Jadi selain set A, ada 4, ada 5. Pahamkah? Oke. Ini maksudnya pelengkap A. Pelengkap A maksudnya selain daripada set A, yaitu nombor 1, 2, 3. Kamu tengok ini. Ini adalah set A kan? Ini ialah A. Kawasan untuk pelengkap A adalah di situ. Jadi apa nombor-nombor yang kau nampak? 4 dengan 5. Jadi kita tulis 4, 5. Boleh? Oke. Boleh.
Lepas itu, apa yang dia mau? Kau tengok ini dulu. Saya cari ini setiap satu. Pelengkap B. Apa yang ada dalam pelengkap B? Saya punya set B ada 3, 4, 5. Okey, ini dia. 3, 4, 5 kan? Okey, jadi pelengkap B maksudnya di luar selain bulatan B. Apa nombor yang kau nampak? 1, 2. Jadi tulis di situ 1, 2. Okey ya? Okey. Lepas itu barulah teacher jawab soalan di situ. Barulah teacher pergi ke sini. Tengok ini. Ada nampak kurungan? Dia bagi kurungan kan? Maksudnya kamu jawab kurungan dulu. Okey, jadi saya pun jawab. Ini 1, 2. Okey, jadi saya pun jawab. A pelengkap kesatuan dengan B pelengkap. Apa maksud dengan ini? Kesatuan. Kesatuan maksudnya ambil semua. Tak kira dia samakah atau tidak sama. Ambil semua saja. Jadi pelengkap A kesatuan dengan pelengkap B ialah 1, 2, 4, 5. Saya ambil semua ini. Sebab kesatuan. Boleh? Jadi 1, 2, 4, 5. Okey. Lepas itu dia mau apa? Persilangan dengan C. Okey. Maksudnya pelengkap A kesatuan dengan pelengkap B, dia mau persilangan dengan C. Ini saya dapat nombor 1, 2, 4, 5 kan? Persilangan C. Apa nombor C? 2, 3, 4. Okey. Ini maksudnya ambil unsur yang sama persilangan. Di sini. Okey, jadi kamu lihat 1, 2, 4, 5 dengan 2, 3, 4. Apakah nombor yang sama di situ kamu nampak? 2. Ini pun ada 2. Ini ada 4. Di sini pun ada 4. Jadi maksudnya 2, 4 kan? Jadi saya hanya lolekkan untuk kawasan 2 dengan kawasan 4 saja. 2, ambil pembaris pensel, lolek. Ini 2, ini 4. Jadi, senang lenang saya sudah dapat 3 markah terus. Boleh? Okey ya, ini adalah bab 4. Yang penting kamu kena fahamkan simbol ini. Kalau ini ambil semua, ini ambil yang sama. Inilah nota di situ. Ini nota dia ya. Boleh? Boleh. Okey ya, soalan 1 boleh ya. Nanti teacher bagi latihan kamu buat. Okey. Kita pergi ke soalan 2. Ini sudah? Okey. Kita pergi ke soalan 2. Ini adalah silibus matematik menengah rendah. Dia ada campur. Okey, soalan kali ini dia ada campur. Tingkatan 4 dan beberapa soalan matematik tingkatan 1K, 2K, 3. Ini rasanya tingkatan 1 nih. Okey, kalau begini macam mana selesaikan? Dia minta kamu hitungkan nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, kamu tengok persamaan pertama. 2X tolak 3Y sama dengan negatif 11. Yang bawah, X tambah 4 per Y sama dengan 3. Okey, macam mana? Saya punya X ini ada 2. Ini punya Y ada 3. Yang bawah punya persamaan, X-nya ada 1. Ini maksudnya 1X ya. Ini. Okey, walaupun dia tulis X, maksudnya 1X tu, dia ada 1. Okey, Y pula adalah 4 per 3. Okey, jadi kalau begitu macam mana kasih selesaikan? Saya lihat kepada persamaan ini ya.
Kamu tengok pecahan. Ini dalam bentuk pecahan kan? Okay. And then kamu tengok bawahnya. Ada nombor di bawah kan? 3. Macam mana saya mau hilangkan 3 itu? Macam mana saya mau hilangkan 3, Claudine? Kasih darab tuh. Ya, kasih darab 3. Oke, sebab ini dia dalam bentuk pecahan. 4/3 itu dalam bentuk pecahan. Oke, dia itu 4/3. Ini 3 nih pengacau. Saya mau hilangkan 3, macam mana? Seperti yang si Claudine cakap, darab dengan 3. Ke semua ini, darab dengan 3. Kenapa mau darab 3? Supaya 4/3, ini 3 nih pengacau ini, apabila darab dengan 3, hapus sudah kan? Jadi tinggal 4 tuh. Oke, kalau sini 5, ke semua ini darab 5 lah. Oke, kalau sini 2, jadi kau darab 2. Apakah nombor yang ada di bawah? Kau darab saja. Paham? Oke, jadi sini ke semua ini saya darab dengan 3. Bukan hanya 4/3 darab dengan 3. Semua. Ini pun kena darab 3, ini pun darab 3, ini pun kena darab dengan 3. Oke, jadi semua ini darab dengan 3. Tulis. 3 darab, oke, 3 darab X sudah jadi 3X. Tambah, kita ikut. 4/3 Y darab dengan 3 tinggal 4Y. Kan? Sebab 4/3 darab 3 tinggal 4. 4 darab Y, 4Y lah. Oke, sama dengan 3 darab 3, 9. Boleh? Oke, katakanlah ini persamaan 2. Oke, yang ini pula kita salin di bawahnya. Nah, ini persamaan 1. Oke ya? Oke, sekarang saya mau persamaan serentak. Oke, persamaan serentak saya gunakan kaedah penghapusan hapus. Tapi kalau mau gunakan hapus, pastikan nombor di depan itu adalah sama. Oke, tapi masalahnya sini punya nombor S ini 3, ini 2. Tidak sama kan? Kalau saya mau hapuskan Y, ini 4, ini 3 pula. Tidak sama. Macam mana? Oke, jadi yang di sini kamu sendiri tentukan kamu mau hapus mana satu. Mau hapus SK ataupun mau hapuskan Y dulu. Kalau saya mau hapuskan X, oke. Ini punya 2, saya mau hapuskan X ya. Ini punya 2, saya darab 2 di situ. Boleh? Ini punya 3, di sini saya darab dengan 3. Paham? Paham ke tidak? Nah, ini yang dulu dari awal sampai sekarang tidak ada aja. Tapi mungkin kamu sudah lupa. Oke ya? Paham ini? Kenapa darab 2, kenapa darab 3? Sebab saya mau hapuskan X. Oke, kalau mau hapuskan X, nombor depan itu mesti sama. Tapi masalahnya 1, 3, 1, 2, nombor tidak sama kan? Jadi saya mau kasih sama, ini punya 2, bawah ini punya 2, saya darab 2 di situ. Darab silang begitu. Ini darab 2, ini darab 3. Paham? Boleh ya? Oke. So yang di situ, jadi saya pun darab 2 ini. Bukan hanya darab dengan 3X, semua pun kena darab. Ingat semua kena darab. Jadi 6X tambah 8Y sama dengan 18. Ini persamaan 3. Oke. Lepas itu yang 3 itu pun sama juga. Setiap satu saya darab dengan 3. Jadi 6X tolak, ini tolak kan? Cica ikutlah. 3Y darab dengan 3, 9Y.
sama dengan negatif 33. Ini 4. Ya. Lepas itu, tadi teacher cakap menghapuskan X kan? Tengok, 6 sudah kan? Sama sudah kan? Hapus. Tak ada sudah. Apakah operasi hentak letak di situ? Tengok ini. Ini positif. Ini positif. Sama simbol. Di sini letak tolak. Ingat ya? Kalau positif, positif, guna tolak. Kalau satu positif, negatif kah? Ataupun negatif, positif, tambah. Yang penting, hapus sudah nih. Jangan guna tambah di situ. Sebab kalau kamu guna tambah, 6X tambah 6X sudah jadi 12X. Macam mana menghapus X kan? Jadi, operasi di situ adalah tolak. Oke, sebab 6X tolak 6X sudah jadi kosong. Boleh ya? Oke, lepas itu Y. 8Y tolak negatif 9Y. Oke, kau tekan kalkulator. Kau tekan nombor saja. 8 tolak negatif 9. Teacher ikut. 8 ini. Tolaknya yang bahagian ini. Negatif 9 yang ini pula. Oke, so adalah 17Y. Kau tekan kalkulator lah. Betul tak 17Y? Oke, 17. Y ya. Oke, 18 tolak negatif 33. 18 tolak negatif 33. Jawapannya ialah 51. Oke, so 17Y sama dengan 51. Jadi saya mau cari Y, 51 bahagi dengan 17. Jadi kau bahagilah dengan 17. Jadi jawapannya ialah 3. Oke, ini belum habis lagi. Jangan berhenti di situ. Kamu kena cari X. Kamu kena cari X kan? Jadi masukkan Y sama dengan 3 ke mana? Mau ke 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4. Mana-mana pilihan. Mau 1 tulis 1 lah, mau 2 tulis 2. Teacher kasih masuk 1 lah. Saya punya persamaan 1 ialah ini. Oke, 2X tolak 3Y sama dengan negatif 11. Jadi yang Y sama dengan 3, nanti masuk dalam Y ya. Ini Y kan? Jadi 2X tolak 3, Y itu kasih masukkan dengan 3. Yang lain itu saling balik. Oke, jadi 2X tolak, 3 darab 3, 9. Ini negatif 9 pindah, dia sudah jadi tambah. Oke, 2X sama dengan negatif 11 tambah 9. Oke, adalah negatif 2. Jadi boleh cari X ini, 2 ini pindah, sudah jadi bahagi. Jadi X-nya adalah negatif 1. Ya. Ada soalan? Tidak soalan cikgu. Ingat sudah crowding soalan ini? Ingat. Ingat. Oke, nanti teacher bagi soalan buat ya. Oke, itu adalah soalan 2. Boleh Zalizan? Boleh. Pahami? Oke, siapa yang belum ambil buku modul boleh pergi ambil sudah ya. Kecuali kalau kawasan rumah sana tuh lockdown, tunggu habis lockdown baru pergi ke sekolah ambil. Yang kedua, pastikan bebas daripada karantina. Oke, lihat soalan 3.
Teacher tahu kamu nampak soalan begitu, ayo apa dia mau tanya, tiba-tiba mau cakap coklat, tiba-tiba cakap tinggal ada 14, tiba-tiba dia cakap mau cari Ali berapa keping coklat yang dia beli. Oke, so lihat soalan 3. Oke, Ali dan Bali membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Oke, Bali membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing, hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14 keping. Hitungkan bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Apa soalan ini dia mau tanya? Fahamkah soalan ini? Tidak. Tidak. Ini ialah bab 2 bab 1 tingkatan 4. Persamaan kuadratik. Oke. Di sini. Kalau melipatkan persamaan kuadratik, saya katakan. Katakan Ali. Kejap. Katakan bilangan coklat yang dibeli oleh Ali ialah X. Sebab dia tidak bagi nomborkan, dia cakap 2 kali ganda. Saya tidak tahu. Saya letakkan huruf lah dulu. Jadi bilangan coklat yang dibeli oleh Ali sama dengan X. Ini kamu boleh letak apa-apa huruf. Kamu mau letak A, B, C pun boleh. Yang penting ada huruf. Ini Alia. Lepas itu satu lagi saya pun letakkan huruf untuk Bali. Bilangan coklat yang dibeli oleh Bali. Ini saya ambil Y. Boleh ya? Tengok kebalik kepada soalan. Bali. Ada nama Bali? Bali membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Sekarang kamu pun sudah tahu Bali itu. Bali ini dia membeli 2 kali ganda. 2 kali ganda maksudnya 2 kan? 2 kali ganda. 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Maksudnya Bali ini adalah 2, bilangan coklat yang dibeli oleh Ali adalah Y. X. Ya, X. Kan sini teacher sudah tulis, bilangan coklat yang dibeli oleh Ali adalah X. Jadi bilangan coklat yang dibeli oleh Ali ialah X. Jadi Bali adalah 2X. Teacher tulis semula apa yang dikatakan dalam soalan. Sekarang tengok kepada Bali. Bali ini saya tidak tahu. Bali, Ali. Bali saya sudah tahu, 2X. Jadi sekarang si Ali. Ali yang saya tahu ialah Bali membeli 2X. Ali pula ialah X kan? Ali X. Ali ini X. Saya tidak tahu berapa keping coklat yang dibeli oleh mereka. Lepas itu selepas mereka makan 3 kali. Kalau mereka makan 3 keping coklat maksudnya tolak 3 kan? Betul? Makan. Makan, tak ada sudah kan 3 keping coklat itu. Jadi setiap Bali dengan Ali, saya tolak dengan 3. Sebab mereka sudah makan. Makan 3 keping, jadi tolak 3. Lepas itu, kamu tengok yang di belakang itu, hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14. Hasil darab.
Apa maksud dengan hasil darab? Maksudnya Bali dengan Ali kasih darab sama dengan 14. Bali ada 2S tolak 3. Ali pula S tolak 3. Jadi yang tinggal ialah 14. Faham ini? Okey ya? Mulai ni ya. Boleh. Jadi yang di belakang itu senang sudah sebab dia sudah cakap hasil darab bilangan coklat mereka. Inilah bilangan coklat mereka yang tinggal. Kan? Okey, jadi yang tinggal ialah 14, jadi sama dengan 14. Okey, jadi yang di situ, inilah kita kena kasih kembang. Kita kena kasih darab. Tahu ya macam mana kasih darab kembangnya? 2X, S tolak 3, S tolak 3. Sama dengan 14. Jadi kita kasih kembang. 2X kuasa 2 tolak 6X. Ini pun kembang. Tolak 3S tambah 9. Tahu ya kenapa tambah? Negatif, positif. 3 darab 3, 9. Okey. Ini 14 pindah sana sudah jadi tolak 14. Tempatnya sudah jadi kosong. Okey. Jadi kita pun kasih selesaikan. Negatif 6X tolak 3X, so adalah negatif 9X. Kan? Kau boleh tekan kalkulator, kau tekan negatif 6 tolak 3. Jadi negatif 9 dia bagi. Okey. Positif 9 tolak 14. Jadi adalah negatif 5. Sama dengan kosong. Okey ya? Ini. Pakai kalkulator. Masih ingat macam mana guna kalkulator kan? Supaya teacher ajar sudah. Kau cari, apakah nilai ABC dulu? A-nya 2, B-nya negatif 9, C-nya negatif 5. Tekan kalkulator. Teacher tunggu kamu. Apakah pemfaktoran? Berapa nilai S yang kamu tapak dalam kalkulator? 5. Oh, S1 sama dengan 5 kah? Satu lagi? Negatif 0,5. Okey. Negatif 0,5 sila tukar ke dalam bentuk pecahan. Kau tekan ABC. Negatif Negatif 1 per 2. 1/2. Okey. Negatif 1/2. Okey. Ini ialah jawapan. Okey. Jadi saya punya jawapan saya tulis di paling bawah sekali. Jangan terlalu bawah lah. Kau sendiri agak-agak. Kau isikan 230 lah. Okey. S sama dengan 5. Satu lagi S sama dengan negatif 1/2. Jangan tulis S1 dengan S2. Ini hanya untuk kalkulator. Dalam langkah kecil kau tulis X saja. Okey. Sekarang saya mau cari dia punya pemfaktoran kan. Kau terbalik. Ini positif 5. Kau undur ke sebelah kiri, dia akan jadi S tolak 5 sama dengan kosong. Jadi ini diisi di kurungan yang pertama ataupun kurungan yang kedua. Okey, maksudnya masuk ke dalam kurungan. Boleh ya? Okey, satu lagi X sama dengan negatif 1/2. Ini pecahan, ini kena jaga. Ini pindah dulu, dia akan jadi 2X sama dengan, jadi yang di sebelah kanan tinggal negatif 1. Ini pula kasih pindah, dia akan jadi 2X. Ini tolak 1 pindah, dia akan jadi tambah 1 sama dengan kosong. Jadi ini isi di situ. 2X tambah 1. Okey, ini teacher sudah ajar masa itu. 2-3 minggu yang lepas. Okey, tapi jangan tinggalkan jawapan kamu begitu lah, belum habis lagi. Okey, jadi ini kamu dapat 2 nilai. Kamu dapat 2 jawapan. Satu ialah positif 5, satu lagi ialah negatif 1/2. Okey, ingat ini adalah soalan kehidupan harian. Okey, kamu tengok balik kepada soalan. Apa yang dia mau?
hitungkan bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Oke? Dia meminta kamu cari berapakah bilangan coklat yang dibeli oleh Ali. Jadi kamu tengok di situlah. Ni teacher sudah tulis yang warna biru itu. Bilangan coklat yang dibeli oleh Ali adalah X. X saya berapa? 5. Oke, jadi kamu tulis bilangan coklat yang dibeli oleh Ali adalah X kan? Oke, di sini saya punya X ada 2 jawaban. Satu positif 5, satu lagi ialah negatif 1/2. Ini adalah soalan kehidupan harian. Jangan kamu ambil jawaban negatif 1/2 yang ada negatif itu sebagai jawaban. Saya mesti ambil positif. Jadi ini saya tulis diabaikan. Saya tidak mau ambil itu sebagai jawaban. Jadi sama dengan X kan, yaitu 5. Paham? Kalau soalan dalam bentuk kehidupan harian, ya kamu boleh tulis diabaikan kalau yang tapak yang negatif. Kalau yang macam soalan biasa-biasa yang hari 2 minggu lepas teacher bagi itu jangan tulis diabaikan, itu soalan biasa. Oke ya? Oke, boleh ya? Ini soalan berapa nih? Soalan 2. Ada soalan? Ini soalan 2? Tidak. Oke, soalan 2. Mana soalan 3 nih? Soalan 3 kah? Ada soalan 3. Oke. Itulah tuh teacher, soalan 3 lah tuh. Mana? Ini soalan 3 kah? Ya, Ali dengan Bali tuh. Oke. Lihat soalan 4. Oke, 4. Ini bab 7. Oke, graf gerakan. Graf bab 7. Oke. Nah. Ini bab 7. Form 4. Graf gerakan. Oke, graf gerakan ada 2. Ya, kamu sudah tahu kan? Oke, kita tengok balik ini ya, ini. Oke, terangkan sedikit. Ada 2 jenis graf. Graf jarak massa dengan graf laju massa. Kamu boleh tengok dia punya label itu. Kau tengok ini, graf jarak massa ini. Jarak massa. Satu lagi graf ialah graf laju massa. Ini saya ambil di buku tes. Oke. Kalau untuk graf jarak massa, pertama garisan, setiap jenis garisan sini kamu kena tahu dia punya masuk tuh, ada masuknya. Terutama yang ini. Kalau garis OB maksudnya kecerunan sifat yaitu pegung. Pegung maksudnya dia berhenti, tidak ada bergerakan. Kalau graf laju massa pun ada. Ini. Kalau untuk PQ dia adalah laju selagam. Inilah kata kuncinya. Oke. Lepas itu, satu lagi kamu kena pandai hasil dia punya graf. Kadang kalau soalan dia akan cakap nya pecutan. Kalau nya pecutan, ini hanya untuk graf laju massa. Di mana garisan merupakan nya pecutan? Garisan ini. Ini ialah nya pecutan. Ini. Nya pecutan maksudnya dia punya laju sudah berkurang. And then kecerunannya sudah negatif. Oke ya. Kalau untuk graf jarak massa pun ada keturunan negatif. Ini keturunan negatif. Ini maksudnya gerakan menunjuk ke asal. Ke asal maksudnya dari mana dia bertolak, disitulah dia kembali. Oke? Boleh ya? Oke, so kita tengok soalan. Ini.
Oke. Ini adalah graf laju massa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas dalam masa 20 minit. Kamu tengok ini, masa dalam minit kan? Lepas itu sampai 20 ya, itu sudah 20 menit. Oke. Lepas itu A. Hitungkan tempo masa dalam minit bas tersebut berada dalam keadaan bergong. Jadi kamu tengok garisan ini, ada 3 garisan. 1, 2, 3. Garisan mana menunjukkan bas itu dalam keadaan bergong? 2. 2. Inilah kawasan kan. And then dia mau apa? Tempo masa. Berapa tempo masanya? Jadi kamu kena kira lah. Jadi tempo masa adalah tolak kan? 16 tolak dengan 6, 10 menit. Oke. Jadi kamu kena pandai tangkap keywordnya. Katakanlah matematik ini kamu buat, kamu kena pandai tangkap dia punya kata kunci. Ya, itu A. Oke, B. Hitungkan kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir. Di mana 4 minit yang terakhir? Di mana? Di sinilah. Inilah 4 minit yang terakhir. Kan dia cakap terakhir. Jadi yang belakang itu. Ini adalah, kawasan ini adalah 4 minit yang terakhir. Ya, itu garisan sini. Kan? Jadi, kamu kena tahu dia punya koordinat dulu. Ini punya koordinat. Koordinat ni apa? 16, 9. Ini X, ini Y ya. X dulu, baru Y. Jangan tulis 9, 16. Jangan kamu terbalik koordinat. Itu salah. Ini pula koordinat ni apa? 20, 12. Dia mau minta cari kadar perubahan kan? Kadar perubahan jarak terhadap masa. Ini maksudnya dia minta kamu cari kecerunan. Jadi kadar perubahan adalah apa formula mencari kecerunan? Kamu kena ingat tuh. Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak dengan X1. Oke. Jadi Y2 maksudnya yang akhir. Ini akhir nih. Ini S2, Y2, ini S1, Y1. Akhir tolak dengan awal. Oke, kita tulis di sini ya. Oke, 12 tolak 9 bahagi dengan 20 tolak dengan 16. Oke, jadi tekan kalkulator lah. 12 tolak 9 adalah 3. 20 tolak 16 adalah 4. Inilah jawapan. Ini km per jam. Kenapa km? Ini dia guna km. Oh, sorry. Ini minit nih. Ini minit nih. Per menit. Tapi dia mau per jam. Jadi maksudnya kamu kena tukar. 1 jam 60 menit. Kalau jam pergi ke menit, darabkan. Kalau minit pergi ke jam, saya kena bahagi 60. Oke, jadi maksudnya ini 3/4, saya bahagi dengan 60. Jadi tekan kalkulator lah. So, adalah 0.0125 km per jam. Boleh ya? Oke. Lepas itu tengok C. Laju purata.
Apa formula laju purata? Oke, ingat formulanya. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ini formulanya. Berapa jumlah jarak? Ya, dari kosong, inilah 12. 12 ini ialah jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Berapa jumlah masanya? Menit 20. 20 menit nih. Tapi dia mau km per jam. Jam. Kamu kena tukar. Jadi 12, ini 12, ini km tak ada masalah. Yang 20 minit saya kena bahagi dengan 60. Macam inilah. Dia minit, saya mau pergi ke jam, bahagi 60. Oke, jadi kamu tekan kalkulator. Oke, kau tekan 12 dalam kalkulator ya. Kalkulator. Kau tekan 12. Kau tekan bahagi. Ini bahagi kan. Oke, guna kurungan. Oke, 20 per 60. Lepas tu sama dengan. Oke, so adalah 36 km per jam. Boleh? Ini saya sudah ini. Ini ada kesilapannya. Ini bahagian B. Tukar. Oke. Ini dia mau pejamkan. 12 tolak 9 adalah 3. Bahagi 20 tolak 16. Ini 4. Ini minit nih ya. Saya mau pergi ke jam, saya bahagi dengan 60. Begitu. Ya. Ini soalan B. Jadi kau tekan kalkulator seperti yang ini. Oke, kalau kalkulator, kau tekan 3, bahagi kurungan 4 per 60. So, adalah 45. 45 km per jam. Boleh? Boleh. So, ada pembetulan untuk yang langkah kerja yang B itu. Oke, so itu adalah soalan 4. Teacher, Ya, kenapa 20 tuh bagi 60? nih. Kamu tengok graf. Kenapa bahagi 60? Ini minit. Minit. 1 jam 6. Oke, ini minit. Tapi dia mau kau tengok soalan itu. Dia mau km per jam. Ada nama jam di sini per jam. Jadi maksudnya saya kena tukar minit, saya kena tukar ke jam. 1 jam. Oke. Jam pergi ke minit, saya darab 60 kan. Sekarang saya di minit. Mau tukar ke jam, saya bahagi 60. Oke, katakanlah saya di sini ada 20 menit. Oke, 20 menit, saya mau pergi ke jam, saya kena bahagi 60 kan? Sebab itu 20 bahagi dengan 60 di situ. Kalau B pun sama juga. Apabila saya tolak ini, terutama yang bawah ini kan masa. 20 menit tolak dengan 16 menit adalah 4 menit kan? 4 menit. 4 menit, saya mau pergi ke jam. Mau pergi ke jam, saya kena bahagi dengan 60. Sebab itu 4 per 60. Boleh? Boleh. Boleh, Ya. boleh. Jadi kamu kena, ini soalan begini, dia suka memerangkap pelajar. Sebab itu kamu kena alert dengan unitnya, terutama yang masa. Kalau sini jam tidak apa, masalahnya ini menit.
Oke ya. Oke, lihat soalan 5. Nah, ini 5 ini ialah bab 6. Bab 6 kah? Kejap. Bab 6 kah? Bab 6 kah bab 7? Ketaksamaan linear. Bab 6. Oke, ini ialah bab 6 tingkatan 4. Ketaksamaan linear. Kenapa dicecahkan ketaksamaan ini? Ada simbol-simbol ini kan? Oke, so lihat apa soalannya yang dia mau tanya. Oke, diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3S tambah 4. Tanpa melukis graf. Maksudnya jangan lukis graf. Tambah. Tak payah. Oke, tentukan sama ada nilai-nilai yang diberikan memuaskan persamaan ini atau tidak. Jadi apa yang perlu buat? Pertama, saya lukis jadual dulu. Oke, saya lukis jadual. Kamu pun lukislah. Ambil pembaris, lukis, dibahagi kepada 3 bahagian. Ini ialah untuk Y sama dengan negatif 3S tambah 4. Ini ialah untuk Y lebih besar negatif 3S tambah 4. Satu lagi Y lebih kecil negatif 3X tambah 4. Ya. Oke. Tengok yang pertama. Ini koordinat. Negatif 2, 3. Sudah lukis? Oke ya. Sudah lukis? Sudah? Kamu punya jadwal? Oke. Mau tengok ini. Ini X, ini Y kan? Oke. So, saya kasih masukkan negatif 2 ini ke dalam Y. Ke dalam X, sorry. Y sama dengan negatif 3. X kan? X ini dicantikan dengan negatif 2. Oke, belakang itu saling balik. Dan tekan kalkulator. Ini darab 6 tambah 4. Y sama dengan 10. Oke? Sudah? Oke. Apabila saya masukkan S itu negatif 2, saya dapat nilainya 10. Adakah sama dengan ini? Ini 3 nih. Saya dapat Y itu 10. Tidak. Sama? Tidak sama kan? Oke. Jadi kamu tulis di situ negatif 2, 3 tidak memuaskan persamaan. Tidak memuaskan Y sama dengan negatif 3S tambah 4. Itulah cara tulis. Oke. Lihat yang sebelah punya ketaksamaan. Oke. Jadi saya pun kasih masuk itu. Oke. Y lebih besar. Negatif 3, negatif 2 tambah 4. Saya dapat begini kan? And then kamu pantingkan. Saya punya Y ini 3. 3 lebih besar 10. Betulkah begitu? Betul? Betulkah tidak? Tidak kan? Jadi kau tulis palsu. Oke, satu lagi. Ini. Y lebih kecil negatif 3. Saya ganti masuk S itu negatif 2 tambah 4. Oke, ini 10 kan? And then saya gantikan Y itu 3. Saya ganti masuk. Kau tengok ini. Benarkah palsu? Benar. Benar. Oke. Jadi maksudnya negatif 2, 3 memuaskan. Y lebih kecil negatif 3S tambah 4. Ya.
4. Nah, ini kamu pun boleh tulislah. Negatif 2, 3 tidak memuaskan. Oke? Nah, itu baru 1. Oke, tengok 2. 2 punya koordinat 1, 1. Nah, cara yang sama. Oke, cara yang sama kita ganti masuk. Tengok betulkah boleh memuaskan atau tidak. Y sama dengan negatif 3. Nah, saya masukkan S itu 1. Jadi Y sama dengan negatif 3 tambah 4. 1. Oke, ini 1 yang saya dapat. Samakah dengan 1 dalam soalan? Sama kan? Jadi ini benar. Kita tulis 1 memuaskan. Oke, memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 3S tambah 4. Oke, yang satu lagi pun begitu buat juga. Saya ganti masuk. Oke, negatif 3 darab 1 tambah dengan 4. Lebih besar 1 kan? Nanti kau tengok. Oke, kau tengok Y yang ini 1. 1 lebih besar 1. Betulkah begitu? Hah? 1 lebih daripada 1. Ya, 1 lebih besar 1. Nah, Enggak. ini kita dapat 1 kan? Nah, ini tidak kan? Sebab kecuali kalau dia pakai ini. Ya, boleh diterima. Nah, jadi ini adalah tidak memuaskan. Sebab simbol ini. Oke, jadi 1 tidak memuaskan. Oke, tidak memuaskan. Y lebih besar negatif 3S tambah 4. Oke. Yang sebelah pula kita pun kasih masuklah. Jadi Y lebih kecil 1. Oke. Coba kita lihat dengan 1 yang ini. Kita tengok. Betul? Ada betul. Jadi 1 tidak memuaskan. Oke, tidak memuaskan Y lebih kecil negatif 3S tambah 4. Boleh ya? Nah, ini kita ganti masuklah. Oke, itu yang kedua. Oke, tengok yang terakhir. Negatif 18. Oke, bisa tambah. Oke, yang ketiga. Negatif 18. Nah, kita pun ganti masuklah dalam ini. Dia punya kesamaan itu. Y sama dengan negatif 3. Kita ganti masuk dengan negatif 1. 11. And then kamu bandingkan dengan 8 dengan 11 yang kamu dapat. Samakah? 8 adakah sama dengan 11? Tidak sama kan? Jadi negatif 18 tidak memuaskan. Oke, tidak memuaskan. Y sama dengan negatif 3S tambah 8. Oke. Lepas itu yang satu lagi, yang sebelah kita pun buat begitu juga. Oke, Y lebih besar negatif 3. So, Y lebih besar 11. Kita tengok. Ini Y 8. 8 lebih besar 11. Betul? Betulkah? 8 lebih besar 11. Betul? Tidak kan? Tidak. Jadi negatif 18 tidak memuaskan. Oke, tidak memuaskan Y lebih besar negatif 3S tambah 4.
Ya. Yang sebelah pula kertas samaan, nah, kita pun ganti dengan S itu negatif 1. Teacher, Ya. macam mana dapat 11? Eh, 8. Sorry, ini 8 nih, 7, bukan 7. 7, 7, 7. 7. Iya, 7. Ngam, ngam, ngam. Kejap. Bisa salah tulis nih. Ini sepatunya 4. Ini 7 kan? Ya, ini 7 nih. Ini 7, 7. Oke, ini 4 tambah 4. Ini 7. Oke, 7. Ah, ini memuaskan. 8 lebih besar 7. Ah, ini memuaskan. Ya. Oke, ini 8 lebih kecil 7. Nah, ini tidak kan? Salah nih. So, negatif 18 tidak memuaskan. Oke, tidak memuaskan. Y lebih kecil negatif 3S tambah 4. Boleh ya? Oke. Oke, boleh ini? Boleh, boleh. Boleh ya. Sudah habis tulis? Ah, ingat ini cara buat nanti teacher bagi latihan yang sebiji, cuma teacher tukar nombor saja ya. Kamu buat. Oke, ini sudah? Sudah. Oke, lihat yang terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tengok dia mau apa? Dia mau minta kamu tulis 3 sistem ketaksamaan yang memuaskan rantau yang diberikan. Ah, ini kamu kena cari persamaan. Oke, kamu kena cari persamaan. Macam mana cari persamaan? Di sini ada 3 garisan. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, ada 3 garisan. Oke, kamu tengok. 3 garisan ada yang begini, yang macam garisan hitam, ada yang garis putus-putuskan. Kalau untuk garisan putus-putus sama ada untuk simbol yang lebih besar atau lebih kecil. Yang ini pula untuk simbol lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Yang penting ada sama dengan, dia adalah garisan hitam. Oke, jadi di situ kamu kena buatkan persamaan dulu. Oke, garis 2 sebenarnya kamu boleh sudah tahu dia punya garisannya. Kamu tengok garisan ini. Dia bersilang di mana? 4 kan? 4 kan sini? 4 ini di mana? Y. Jadi ini adalah Y sama dengan 4. Kan? Boleh? Bolehkah tidak? Kenapa Boleh, Y sama boleh. dengan 4? Oke. Sekarang saya mau cari ketaksamaan. Kamu tengok garisan itu. Dia garisan putus-putus. Jadi maksudnya sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Oke, jadi kamu tengok garisannya. Dia di bawah. Dia punya lolekan yang di bawah. Oke, jadi dia punya lolekannya di bawah. Jadi maksudnya garisan 2 adalah Y lebih kecil 4. Paham? Kamu tengok itu. Jadi sini. Kalau lolekan di atas, ini untuk lebih besar. Kalau lolekan di bawah, kecil. Boleh? Oke. Lihat yang garisan yang pertama dan ketiga. Kamu lihat garisan yang kedua. Garisan yang pertama. Nah ini, garisan pertama kan, saya ambil 2 koordinat. Saya ambil ini 0, 0, sama dengan ini. Ini apa koordinatnya? Negatif 2, 4. Oke, ini garis 1. Saya mau cari persamaan. 0, 0 dengan negatif 2, 4.
Jadi saya cari keturunan. Oke, keturunan ini formulanya. Oke, nah, jadi 4 tolak kosong bahagi negatif 2 tolak kosong sama dengan 4 bahagi negatif 2, so adalah negatif 2. Oke, cari keturunan dulu. Oke, selepas cari keturunan, masuk ke dalam persamaan garis lurus. Nah, Y sama dengan MX tambah C. M ini saya sudah tahu, negatif 2, saya ganti masuk. Kan? Oke. So, apa C-nya? Kamu tengok. Garisan ini dia potong. Kasih Y kan sini. Nah, ini. Nah, inilah dia punya C. Pindah sang Y. Nah, itu kosong. Jadi, Y sama dengan negatif 2X tambah kosong. Jadi, Y sama dengan negatif 2X. Paham? Oke. Pahamkah tidak? Oke. Jadi, garisan ini dinamakan sebagai Y sama dengan negatif 2X. Oke, apakah dia punya kesamaan? Kamu tengok garisan ini. Garisan ini sama ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan kan? Nah, tapi dia lolekkan di mana? Di atas. Di atas. Jadi, Y lebih kecil, lebih besar sama dengan negatif 2X. Lebih besar. Paham? Kamu tengok dia punya lolekan di atas. Oke ya? So, lihat yang ke garisan yang ketiga. Garis 3. Oke. Tengok garis yang ketiga. Oke. Sama juga saya ambil 2 titik. Ini dengan ini. Koordinat 0, 0. Ini pula koordinatnya ialah 4, 4. Oke. 0, 0, 4. 4, 4. Cari keturunan. Oke. 4 tolak 0 bahagi dengan 4 tolak 0 sama dengan 1. Oke. Masuk dalam keturunan. Y sama dengan 1S tambah C. Apa C-nya? Tengok garisan ini. Garisan putus-putus ini memotong di sini kan? Ini ialah 0. Ini ialah 0 kan? Nah, itu ialah C. Jadi Y sama dengan X. Oke? Lepas itu kamu tengok. Garisan ini adalah garisan putus-putus. Oke? Sama ada lebih besar atau lebih kecil. Tengok dia lolekkan di mana? Di atas kan? Nah, di atas. Jadi dia adalah lebih besar. Nah ini. Dia adalah lebih besar. Jadi Y lebih besar X. Oke, so di situ ada 3 kesamaan sudah ada. Ini dia. Boleh? Oke kah tidak? Boleh. Oke. Oke ya? Oke, nanti teacher akan post latihan ke dalam grup. Sila buat. Oke. Hari Kamis jam 8 pagi hantar. Hari Kamis jam 8 pagi hantar. Oke, hari Kamis jam 11 kita bincang. Boleh ya? So, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye.